Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kurniaan daripada Allah Ta'ala dapat lagi kita bersama untuk menyambung dalam kuliah sirah Nabi SAW, yang mana kita dah berada di hujung-hujung kehidupan Nabi SAW dah ni. Hujung kehidupan Nabi SAW iaitu pada tahun yang ke-9. Jadi banyak dah cerita yang kita dengar mengenai Nabi SAW ni. Hamba pun tak ingat start bila ngajar sini. 2022 kau. 2024 lah kita, setahun juga lah dia pergi mari ke apa. Hamba tak ingat. Akhir tahun, awal tahun 2022 lebih kurang itulah. Ataupun akhir tahun kita ni bulan 10 lah. Hak betul-betul start sirahnya. Nak cek balik lah. Cumanya kita berada di hujung-hujung dah kehidupan Nabi SAW, yang mana kita sedia maklum lah pada bulan lepasnya pun, pada minggu lepas kita sebut dah pasal muhasabah kita lah, muhasabah akhir tahun dan juga awal tahun. Jadi gitu juga umur kita ni, kalau mau ke habis lah. Cerita Nabi ni pun dia gigak kita, sirah ni kita belajar ni daripada Nabi SAW umur sikit-sikit. Sapalah di hujung-hujung kehidupan Nabi SAW. Jadi di hujung-hujung kehidupan Nabi ni ialah dipanggil saat-saat kemenangan lah. Dan kita berharapnya seperti mana Allah Ta'ala buat comel kehidupan Nabi SAW. Hujung-hujung kehidupan Nabi SAW comel belakang kehidupan dia lah. Kemenangan. Di dalam kehidupan kita ni kita tak tahu lagi umur berapa lah. Kita harapnya Allah Ta'ala beri comel-comel saja. Khususnya hak melibatkan ibadat kita lah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tahun yang kita akan masuk tahun ke-9 ni dikenali dengan satu nama sebagai Amul Wufud. Amul Wufud ni dalam tahun ke-9 tu dia terletak bawah kali tu kehadiran delegasi dari pelbagai tempat. Maka ini merupakan satu titik yang ataupun tahun yang memberi perubahan yang besar kepada Islam, iaitu orang pakat nak pergi masuk Islam lah kau dah. Maka Nabi SAW pun gembira lah. Gembira. Tahun kita akan masuk tahun ke-10. Kemudian tahun ke-11 tu adalah tahun kewafatan Nabi SAW. Pada perang Tabuk kita akan tengok pada hari ini, iaitu satu perang yang menyebabkan orang Rom takut kepada orang umat Islam. Nabi SAW berjaya kumpul seramai 30,000. 30,000, ada sebagai riwayat kata 70,000, ada riwayat sebut 40,000, tapi hak ramai sebutnya ialah 30,000. 30,000 ni satu sudut kita tengok dari sudut angka lah, tapi kita tengok tu macam mana perjuangan Nabi SAW, yang mana kita belajar daripada jumlah Nabi SAW perang daripada Badar 300, naik di Uhud 700 orang, naik di Khandaq 3,000 orang, lawan 1,000 orang, 3,000 orang lawan 1,000 orang. Kemudian naik sehinggalah Nabi SAW berjaya mengumpul tentera sehingga 30,000. Jadi itu adalah kejayaan yang Nabi SAW berjaya buat lah, khususnya selepas daripada Fatu Mekah. Maka orang Islam mula start ramai. Dari sudut politiknya, orang mula nak
Nabi SAW berjaya menjadi kuasa besar lah. Jadi satu perkara yang besar yang Nabi SAW kena hadapnya ialah satu kuasa besar, iaitu kita panggil sebagai kuasa besar Rom pada waktu tersebut. Sebenarnya kita sebut bila daripada Rom ni, kita jangan ingat Rom Itali tu. Rom ni kita panggil Rom Barat, Rom Timur. Rom kita kenal Itali, Eropah apa tu Rom Barat. Dianya wallahu alam boleh jadinya dalam satu pemerintahan juga, rasanya tak silap. Cumanya hak bahagia hak Rom yang disebutkan di dalam kitab ataupun di dalam hak kita duk belajar lawan Rom ya. Dia bukan Rom Itali tu. Ni Rom yang dimaksudkan ialah Syam ni. Di sebelah Syam. Masuk lepas daripada tanah Arak sikit, atas tu Jordan lah ni lah. Sepadan dengan tanah Arak ni Jordan. Jadi dulunya mereka di bawah penaklukan Rom. Yang mana kalau biasa dengar Byzantine kan. Byzantine tu di Baitul Maqdis. Maka disebutnya situlah pusat dia. Satu benda besar yang Nabi SAW gagaskan, gagasan besar yang Nabi SAW bawa untuk membuka kota Rom bermula daripada mana? Salah satu jelasnya ketika mana di Khandaq. Khandaq tu Nabi SAW ketika mana tengah gali parit tu, katak batu tu, yang mana pada waktu tersebut orang munafikin sebut satu perkataan, orang munafikin ni cerita ni dalam cerita Tabuk kita akan tengok cerita munafikin sangat banyak. Cuma insya-Allah kita tak sebut belaka lah. Pada waktu tersebut pada Khandaq tu Nabi SAW kata kita akan buka Syam, kita akan buka Yaman, kita akan buka Parsi. Orang munafikin kata bahasa mudah fahamnya, Muhammad ni duk kacak pasal buka tu, buka ni, taluk ni. Kita ni kecil upaya. Pada waktu tersebut musim sejuk. Musim sejuk, makanan payah dan sebagainya. Tapi Nabi SAW memberi satu gagasan yang besar bahawa kita akan buka. Inilah perjuangan yang dibawa oleh para sahabat sehinggalah kita berjaya buka pada zaman Umar bin Al-Khattab. Paling awal. Pada zaman Nabi SAW tidak sampai tahap tu. Nabi hanya berjaya mengislamkan seluruh Jazirah Arab ni. Tapi usaha-usaha ke arah tu ada beberapa kali dah. Antaranya Mu'tah. Mu'tah kita cerita 3,000 lawan 200,000. 3,000 lawan 200,000. Namun akhir sekali terbunuh ramai daripada para sahabat. Antaranya Zaid bin Harisah. Antaranya Ja'far bin Abi Talib. Seorang lagi. Ada 3 orang yang terbunuh. Seorang lagi tu ada hadiah tak? Tak ada hadiah. Zaid, Ja'far, atau khabat Nabi lah, 2 ni. Orang rapat dengan Nabi. Seorang lagi Abdullah bin Rawahah. Nama dia mungkin kuih biasa kita dengar lah. Tu 3 orang. Ekspedisi ni adalah juga untuk menakluki Rom lah. Sampailah pada waktu ni orang Rom pun mula, kalau bahasa mudah kita faham kat, ada rasa tekanan lah. Nabi SAW mula besar, orang mula mari dan sebagainya. Satu berita siapa bahawa dia tengah kumpul juga buat persediaan untuk serang orang Islam. Maka disebabkan itu Nabi SAW sebelum daripada mereka start serang, Nabi SAW menyediakan satu batalion tentera untuk nak pergi serang. Pada waktu tersebut, pada Tabuk ni disebutnya bahawa semua orang wajib untuk pergi. Semua orang wajib untuk pergi. Tidak ada alasan. Pada Badar kita dengar, Badar ni dia bukan benar perang. Bukan untuk perang mula-mula. Akhirnya menjadi perang kan. Akhirnya mula-mula nak sekat je. Jadi hak ni semua wajib pergi. Dan Nabi SAW memang buat persediaan rapi. Sebab apa? Sebab jauh. Tabuk ni lebih kurang 700 kilo. 700 kilo daripada Madinah. 700 kita, 700 lon ni pun kita rasa jauh dah. Zaman dulu hak kita kata daripada Mekah ke Madinah hak kita ambil masa Najjar 7 jam 8 jam lah ni. Daripada Mekah Madinah lah ni kita guna bas dalam Najjar 7 jam 8 jam. Pada waktu Nabi SAW Mekah Madinah ni seminggu. Mekah Madinah lebih kurang 400 kilo. Kalau 700 kilo boleh jadi 2 minggu lah. 2 minggu ambil masa untuk nak ke Sapa ke Tabuk. Maka satu perjalanan yang jauh. Jarang ada sebahagian peperangan Nabi SAW
tak royak lagi mana. Nabi hanya ayat sekiranya peperangan itu jauh, Nabi akan ayat untuk bersedia. Tapi Tabuk ni Nabi SAW prepare awal. Pada waktu tersebut, pada Tabuk ni musim itu ialah musim saif, musim panah. Sebenarnya kita sebut belum ni lah. Kurma khususnya dia akan buahnya bunga pada waktu musim panah. Daripada musim bunga tu, kemudian masuk musim panah barulah dia buah ramai. Jadi musim panah ni banyak benda susah lah musim panah ni kan. Sehingga kan nama lain bagi Tabuk ialah Jai Al-Usrah. Peperangan Al-Usrah. Al-Usrah ni kita jumpa dalam Al-Quran mana? Fa inna ma'al usri yusra. Yusra tu maksudnya payah. Dalam Quran Allah Taala sebut mengenai Tabuknya dengan nama Al-Usrah. Laqad taballahu 'ala nabiyyil muhajirin wal ansari alladhina tabauhu fi sa'atil usrah. Sa'atil usrah tu kesusahan tu yang dimaksudkan ialah perang Tabuk. Maka Nabi SAW untuk menghadapi satu bala tentera yang besar dan perjalanan yang jauh, Nabi menggalakkan para sahabat untuk sedekah, infak. Infak. Semua orang kena bui setakat mana hak dia ada. Diriwayatkan ada orang tu bui segegat apa ni? Segatai gandum. Ada orang bui separuh gatai. Tak ada gatai lah ni deh. Ada lagi gatai. Dalam kiraan mudahnya, segatai ni berapa cupak? 4 cupak segatai. 4 cupak segatai. Cuma benda ni ada perbezaan pendapat lah antara ulama qadar dia tu. Cuma ambanya alhamdulillah untuk Imam Masjid Nabawi lah, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim antara orang yang sangat kritis dalam buat tulisan, kajian dan sebagainya, dan dari sudut dia punya kajian pun sangat bagus. Dari sudut teknologi pun dia kuasai juga, dia manfaatkan teknologi tu. Buku-buku dia semua dia cerita mengenai Madinah, dia buat gambar, dia lukis comel. Salah satu hak dia buatnya, dia buat ukuran hak dia rasa tepat bagi pendapat dia lah, iaitu lagu manakah ukuran sok Nabi, cupak Nabi dan juga mud. Sok dengan mud ke apa ni? Sok gatal kan. Sok tu gatal, mud tu cupak. Jadi alhamdulillah ada rumah tu. Jadi itu hak di mengikut sukatan hak dia buat dalam plastik lah, dia buat dengan plastik, cuma sukatan tu dia bui dua. Dia bui hak cupak lepas tu gatal so. Jadi Nabi SAW guna tu ada sebahagian dia tulis di dia punya cupak tu, dia ayat Nabi SAW guna gatal buat gapo. Nabi SAW guna cupak buat gapo. Antara Nabi buat cupak ni, Nabi buat gapo? Cupak ni Nabi SAW ambil air semaya secupak. Bazir kita ni. Kita sekolah tu mau je tak habis air sekolah. Ambil tu gak. Nabi SAW ambil air semaya secupak. Bawa kita kena cupak ni. Kalau tanya budak-budak tak kenal dah cupak ni. Enggak tak ada dah cupak kan. Tak apa, kena tengok cerita Piramli ada cupak. Jadi semua pakat bagi. Nabi SAW bagi semangat kepada para sahabat untuk infak. Seperti biasa kita akan tahu dua perkara yang orang munafikin ni memang dia anti betulnya, infak, jihad. Dua ni memang dia takut benar lah. Dia anti benar. Infak dengan jihad ni memang dia akan lari jauh dulu, ngelak. Sebenarnya kita sebut itu jihad ni tak menguntungkan diri dia lah. Pada zahirnya tak menguntungkan diri lah, moga gada nyawa. Sepang Israel ni dia. Dia lebih lagi lah dia. Jadi apabila begitu, sebahagian sahabat bagi harta dia, antara orang yang bui hartanya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar bui yang mana? Keseluruhan harta dia. Ketika mana ditanya kepada Abu Bakar, Nabi SAW tanyalah kepada dia, mu tinggal apa? Sehingga aku tinggal Allah dan juga Rasul. Awal ni paling tinggi lah. Paling tinggi. Ada bapak-bapak kita ni nak terah.
Kalau rumah aset berapa? Sore-sore. Aset sejuta, 20 juta. Pada tinggi Abu Bakar lah. Jadi benda ni, tapi benda ni menarik lah. Benda ni menariknya sebab para ulama kata Nabi SAW tak terima harta keseluruhan itu daripada semua orang. Sebab Nabi SAW tahu Abu Bakar ni bukan orang biasa-biasa, bukan kita lah. Confirmnya. Jadi Nabi SAW tak terima semua harta tu daripada semua orang. Ada orang nak bui tu, Nabi SAW tak terima. Nabi SAW suruh bui juga tinggal untuk isteri dan juga keluargamu. Jadi apabila Abu Bakar bui seluruh harta dia tu, Umar tak tahu lagi. Umar kata, hari ni aku nak lawan Abu Bakar. Jadi apabila dia pergi, dia bui separuh harta dia. Kalau aset sejuta kat, masuk setengah juta dia bui. Kita tak tahulah sebab Umar ni dia tidak sahur dengan nego. Dia tak sahur dengan nego, tapi dia ada orang ada harta jugalah. Dia ingat kalau dia boleh lawan Abu Bakar. Apabila dia tahu Abu Bakar bui seluruh harta dia, dia kata, Pak, daripada peristiwa nak kata memang aku tak boleh lawan Abu Bakar, tak boleh. Abu Bakar orang paling top sekali dalam semua benda lah. Antaranya kita pernah dengar Abu Bakar ni, Nabi SAW pernah tanya, ada orang yang akan masuk syurga daripada semua pintu. Siapa boleh masuk antara orang yang akan masuk syurga daripada semua pintu? Abu Bakar. Kita ni tak tahu pintu mana lagi deh. Jumpa kalau tak tahu lagi. Abu Bakar ni masuk daripada semua pintu. Semua boleh berlaku dia. Jadi seterusnya Nabi SAW pun sebut, man jahaza jaisyal usrah falahul jannah. Siapa yang mempersiapkan lagi, bagi lagi infak kepada tentera usrah ni, maka dia akan boleh syurga. Pakak bui. Antara orang yang besar juga bui dalam peperangan ni ialah Osman. Osman buinya 1000 dinar. 1000 dinar. 1 dinar 4 gram deh. 4 gram. Kalau 1 dinar 4 gram, 1000 dinar berapa gram mah? Kilo-kilo lah. Siapa ada sekilo mah? Pak kita ni pun ada sekilo mah rumah? Tak ada. Muslimat kita ada sekilo mah? Tak ada. Susu. Tak payah aku tak lelaki tu. Berkilo-kilo. Berkilo-kilo. Maksudnya kalau kita perga ramai ni, wallahualam lah, mungkin berapa juta kau, wallahualam. Kena kira balik lah. Lah ni 1 gram 300 lebih lah kita letak kan. Kalau 4 kali 1000, 4000 gram. 4000 gram tu maksudnya berapa kilo? 4 kilo. 4 kilo kali 3 300. Betul ke tak ni? Kira ya. Pandai-pandai kira rumah ni. Yang pentingnya banyak dia bui. Jadi Nabi SAW pun kemudian dia bui lagi. Dia bui bukan sahaja dia bui duit. Dia bui juga 300 ekor unta yang mana penuh dengan cukup dah dia punya apa ni? Bekalan cukup. Kalau kita kata lah ni musim banjir ni kak, bukan bawa kereta saja. Maksud dalam kereta dia tu beras ada cukup. 300 ekor Viva, 300 ekor Viva, 300 buah Viva, penuh dengan beras, telur, bantuan. Memang banyak lah. Sehinggalah Nabi SAW sebut kepada Uthman, ma darra Uthman atau ma darra Ibn Affan ma fa'ala ba'da al-yawm. Dengar apa yang Uthman buat pada hari ini tidak akan memudaratkan dia sekalipun. Kita pernah dengar 2-3 kali orang mengenai Uthman. Banyak isyarat Nabi SAW sebut kepada Uthman bahawa dia ni akan menimpa satu cabaran besar. Sebenarnya banyak kali lah kita cerita kan. Nanti lepas daripada ni dia akan menghadapi satu cabaran, iaitu Khawarij. Burah yang lawan dia nak suruh dia letak jawatan. Orang yang memang tahu, para sahabat yang faham, dia tahu dah benda ni akan berlaku. Dan Uthman pun dia faham dah benda ni akan berlaku, tapi dia tak boleh nak buat apa lah. Sehinggalah dia dibunuh syahid dalam rumah dia di Madinah Al-Munawwarah. Kita pernah sebut sebelum ni, rumah Uthman ni tempat dia meninggalnya mana? Kita tubik daripada Wisalah, kita masuk Wisalah ke Nabi, kita katalah kubur Nabi kan. Kita nak keluar tu, kita nak keluar nak tubik buat Wisalah ni dia buat one way dia. So kita masuk daripada Babul Salam tubik tu, dia tulis Babul Baqi' tau. Babul Baqi' kita tubik tu, situ kawasan rumah dia. Dia panggil Dar Uthman Al-Kubra. Rumah antara rumah dia besar lah. Situ ada so.
Jadi dia terbunuh situ. Kubur dia mana? Siapa pergi dah jumpa kubur dia? Jumpa dah kubur Osman? Mana? Nah, di tengah pakai. Dalam kubur-kubur lama ni, kita tengok kubur lama ni kita boleh cek. Kubur lama ni dia guna batu-batu hitam, ada kawasan batu hitam ke apa sikit kan. Jadi ada sok dalam baket ni besar, baket besar. Yang mana dalam besar baket tu besar disebabkan pembesaran lah. Asalnya tak besar. Kemudian dibesarkan sampalah keluasan dia besar. Kalau tak silap ambonnya lebih besar daripada Masjid Nabawi tu tak silap. Luah dia tu. Dari sudut keluasan dia besarlah. Yang kena cek balik dulu ambo sendiri juga hok ada satu buat pembentangan mengenai sejarah Madinahnya, kita buat bakatnya cuma lama tinggal tak ingat. Tapi kata silapnya besar lebih daripada Masjid Nabawi. Maksudnya ramailah. Tiba-tiba kita tengok depan daripada bakat tu ada kubur-kubur lama, ada setengah tu. Kubur tengah tu ialah kubur Osman. Osman bin Affan, disebabkan pada waktu tersebut dia mati dalam keadaan tidak suasana yang tegang, suasana yang pemberontak dan sebagainya. Akhirnya dia dikebumikan di luar bakat asalnya. Asalnya dia dikebumikan di luar bakat zaman pemerintahan Umayyah. Barulah pemerintah pada waktu tersebut besar, masuklah dia dalam bakat. Asalnya dia dikuburkan di luar bakat. Jadi Osman ni dia mati dalam keadaan sangat tragis lah. Dibunuh pada waktu zaman fitnah. Disebut fitnah tu bukan masuk fitnah kita faham saja. Fitnah ni maksud dia ujian besar. Banyaklah ujiannya, macam-macam. Jadi Nabi SAW, salah satu isyarat Nabi SAW nya Nabi sebut bahawa apa-apa sahaja yang berlaku kepada Osman lepas daripada hari ini tidak akan memudaratkan Osman. Di hujung hajat Nabi SAW akan buat satu isyarat yang besar juga, iaitu Nabi SAW kata ketika mana Nabi nak meninggal, antaranya Nabi SAW panggil Osman, Nabi sebut satu kali kepada Osman. Nabi SAW kata sungguhnya mu akan dipakai dengan satu pakaian, satu jubah yang mana tidak akan membuai jubahmu ni melainkan itu adalah orang yang munafik kalau silap. Jadi Osman faham apa akan berlaku pada dia ni, satu benda besar, iaitu dia akan dipakai ke jawatan yang besar lah. Kemudian tidak ada orang akan boleh memecat ke jawatan dia tu melainkan dia tu adalah orang jahat. Jadi tu antara benda hak berlaku pada Osman lah. Antara hak besarnya berlaku pada jasa besar Osman lah ni, Jaisul Usrah ni. Dia ni bui sangat banyak tolong, infak yang sangat besar. Benda ni apabila zaman dia nak mati tu, orang hak nak serai dia tu tak tahu ni. Kita sebut sebagai orang hak baru nak up. Budak-budak baru ni dia panggil ada BBNU. Budak baru nak up. Time tu Islam baru start ramai kan. Jadi ada sebahagian orang tak tahu pun cerita-cerita Osman ni. Dia dengar orang duk kata Osman ni jahat pun pergi. Tahu gapo. Padahal Osman ni jasa dia sangat besar. Osman jasa dia lah beli Biru Osman, Telaga Osman. Telaga Osman siapa pergi Madinah sekarang ni mungkin jarang dah orang ziarah sebab dia duduk dalam sikit. Dia kawasan pagar dan bah malah lalu. Mungkin tak ada keperluan untuk lalu kan. Sebab dia jauh sikit. Tapi itu adalah telaga Osman beli untuk umat Islam. Awal-awal siapa di Madinah ni, antara benda Nabi SAW suruh buatnya ialah beli telaga tu. Siapa beli? Osman beli. Tapi gitulah. Sebab apa satu benda hak besar kita akan dengar dalam sejarah kita lah, ataupun dalam kelompok hak adalah ni ialah Syiah lah. Syiah memang dia akan main sungguh lah. Dia benci belakang tu, Abu Bakar benci, Omar benci, Osman benci. Tapi kalau kita tak faham molek kat masalah kita. Pakai kita takut Syiah. Jadi apabila gitu Nabi SAW sedia 330,000 tentera. Sebahagian daripada kabilah luar daripada Madinah pun pakat tolong 30,000. Jadi 30,000 ni payahlah kita nak cek sosoknya. Walaupun Nabi SAW siapa di Tabuk ni, Nabi akan tanya sahabat-sahabat dia, ni ada tak, ni ada ke tak. 300,000 kita lain kalau lah kita bayar 300,000, sekolah mana paling ramai kali sekolah, katalah sekolah 1,000 orang, 30 kali lagi. Nak urus tu payahlah, kena gerak dulu ke apa kan. Jadi ada seorang sahabat ni, dia panggil dalam bahasa Arab, dia panggil taswif. Pada waktu tersebut
buah-buah tengah baru nak start ranum, nak start masuk ke apa, dia kata tak apa dah lagi ambak ni. Tunggu buah dulu. Dia antaranya iaitu Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik. Cerita taubat Ka'ab ni memang panjang lah. Sehingga ke dalam Riyadhus Shalihin tu kalau kita baca tu 2 3 4 muka cerita mengenai taubat Ka'ab. Dia cerita lagu mana berlaku pada dia. Tidak ada tiang Ka'ab di dalam. Tiang taubat bukan? Tu tiang Abu Lubabah. Abu Lubabah. Cerita dia kait juga dengan ini. Dia antara orang yang tak pergi kat dalam peperangan sebab dia nazar untuk nak ikat diri. Cuma untuk tiang taubat kita panggil. Cuma ni Ka'ab bin Malik ni dianya ada harta, maksudnya unta ada, kenderaan ada. Unta ni kereta lah. Pada waktu tu sebutnya kereta unta ni. Unta ni banyak jenis lah zaman tu kita. Mungkin kita tak ada unta, kita tak kenal lah untanya. Pun kalau kita ada lembu kak, macam-macam lembu. Ada lembu tu, ada lembu ni. Kalau kambing kak, ada lembu kambing susu, ada kambing ni kan. Jadi ada sebahagian unta ni adalah untuk kenderaan. Ada unta hak memang untuk makan dan sebagainya lah. Dalam kenderaan banyak-banyak kenderaan unta ni, antara unta hak paling A-nya ialah unta merah. Dalam hadis kita akan jumpa banyak. Sehingga kalau ustaz-ustaz kita cerita kat, dia kata serupa dengan Ferrari lah. Kalau unta merah ni dia serupa dengan Ferrari lah ni. Sebab tu Nabi SAW pernah sebut la in sekiranya mu boleh memberi hidayah kepada seorang, sungguhnya dia lebih baik daripada unta merah. Unta merah ni sebab kita tak biasa unta, kita tak berasa mahal lah. Kalau kita kata Ferrari nak dak. Nak lah. Nabi SAW kata kalau boleh beri hidayah kepada seseorang tu, boleh masuk ke seorang tu dalam Islam contohnya. Buat street dakwah ke apa, orang masuk Islam atas tangan kita. Kita akan boleh pahala lebih baik daripada Ferrari. Dan salah satu benda disebut. Jadi Ka'ab bin Malik ni bukan kata orang susah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW waktu Quran ayat mengenai tabuk ni banyak. Ambo je kebetulan sibuk sikit. Dia ulang ni bukan sibuk awal tahun, sibuk akhir tahun. Muka akhir sesi duduk di hujung gini kan, 2-3 perkara ni. Tengok-tengok nak baca pasal tabuk tadi. 100 muka kita hamba rujuknya 100 muka cerita pasal tabuk. Allah. Nengung mata. Ikutlah baca orang ada lah. Panjang cerita tabuk ni banyak. Ayat Quran pun Allah Taala waktu banyak. Antaranya Allah Taala cerita mengenai munafikin ni banyak juga dalam surah Allah Taala cerita mengenai munafikin dalam surah At-Taubah. Mengenai tabuk juga. Sebab orang munafikin ni mula start kecil lah. Nak kejar jauh lah, go tu lah banyak alasan dia, banyak alasan. Antaranya apabila Ka'ab apa ni? Dia tak segi tu, maka dia bukan tak segi, dia taswif. Dalam bahasa Arab kita panggil taswif dia ni. Taswif ni maksudnya dia menangguhkan. Dia menangguhkan untuk nak pergi. Dia hambak akhirnya dia terlepas. Nabi SAW kupur ramah. Balik tu Nabi SAW akan denda dia dengan satu denda yang Allah Ta'ala rakam ke dalam Al-Quran. Boleh. Jadi kita akan cerita lepas daripada ni lah, cerita Ka'ab tu. Jadi Allah Ta'ala waktu tu mengenai antaranya mengenai apa ni, mengenai tabuk. Salah satunya ialah ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah itsaqaltum ilal ard. Dalam surah At-Taubah. Allah Ta'ala waktu ayat Quran. Wahai orang yang beriman, ma lakum, bapa kamu semua ni, idza qila lakum unfiru fi sabilillah, apabila suruh untuk pergi ke fi sabilillah, ceritanya tabuk lah ni, itsaqaltum ilal ard, memberasa berat. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, adakah kamu lebih redha kehidupan dunia berbanding akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidak ada fama mata'ul hayat, dan tidaklah kehidupan dunia ni berbanding akhirat melainkan sikit sangat. Illa tanfiruhu yu'adzibkum. Allah Ta'ala beberapa ayat Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala bagi pengecualian kepada orang yang tidak mampu. Allah Ta'ala sebut juga ada surah At-Taubah, kata silap laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna illa ma yunfiqun. Tapi kalau orang ada keuzuran tak ada masalah, betul-betul keuzuran.
Al-Qudra sungguh. Ala du'afa, orang hak lemah, orang tua. Wala 'alal marda, orang hak sakit. Wala 'alal ladzina ma yajiduna ma yunfiqun. La yajiduna ma yunfiqun. Ataupun orang yang tidak mampu, memang dia betul susah. Nah, sehingga ke ada satu golongan yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran ada digelar sebagai al-bakkaun. Al-bakkaun ni orang hak jerit. Nak pergi tapi tak boleh. Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Ma'al muhsinin min sabil wallahu ghafurur rahim. Kemudian Allah Taala sebutnya wa idza atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Jadi ada sebahagiannya mari jumpa dengan Nabi SAW untuk minta peruntukan lah. Ada tak bajet lebih ke? Kami nak pergi. Nabi SAW kata qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Nabi SAW sebutnya melalui Al-Qurannya, iaitu Nabi SAW kata aku tak ada, aku hanya boleh bawa separuh saja. Separuh saja boleh. Jadi ramai ada sebahagiannya tak boleh. Tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazana alla yajidu ma yunfiqun. Mereka hak tak boleh pergi tu, akhirnya mereka berjerit sebab apa? Mereka tidak mampu untuk beri infak. Tak ada. Sebab itulah harta ni merupakan salah satu benda hak besar dalam Islam. Sehingga apabila kita ingat, kalau kita ingat cerita apa ni? Cerita mengenai zikir 33 lepas daripada sembahyang. 33 lepas daripada sembahyang, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Lagu mana cerita dia? Bukan, zikir Fatimah ni masa tidur 33 juga. Ketika atau zikir Fatimah ketika mana dia minta pembantu kan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat hak ni lebih baik daripada pembantu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar tadi. Hak ni lepas daripada sembahyang. Cerita dia ialah orang miskin mari minta dengan Nabi. Minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kau zikir-zikir hak untuk pok kita saja. Orang ada duit ni, dia ada duit ada dah. Pahala pun dia boleh buat. Nabi SAW berkata, ada. Peringkat awalnya lah. Akhirnya mereka buat. Orang kaya tak tahu lagi mula-mula. Akhirnya orang kaya pun tahu. Dan menipu ayat kepada Nabi SAW. Nabi SAW kata, "Zalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itulah kelebihan yang Allah Taala bagi kepada setiap orang. Jadi infak ni ataupun harta yang banyak ni merupakan satu kelebihan yang besar sekiranya dimanfaatkan dengan cara yang betul. Siapa-siapa ada duit tu jangan itulah masjid nak buat apa, kita ada orang nak buat masjid baru ke. Orang ada satu kelebihan. Sebab itulah harta ni ujian. Ujian. Masa banyak ni setara mana kita boleh beri kepada agama. Cuma gitulah masalah kita ialah di Malaysia secara khususnya ataupun secara umum lah. Setengah-setengah orang tu apa dia tak sewa infak. Hak nipu pun ramai juga. Jadi perlu selidik jugalah background dan sebagainya, khususnya macam-macam lah orang duk cerita tafih, duit kau tafih tak ada pun. Di alik Sia kau, di alik India kau, orang ambil kesempatan lah. Hak terbaiknya kita buat kajian molek atau kalau kita sendiri buat projek tu lagi bagus. Untuk apa? Untuk akhirat kita lah. InsyaAllah tak habis duit kita. Nabi SAW kata ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang pun duit daripada sedekah. Tidak akan berkurang, melainkan akan tambahlah duit kita di akhirat. Maka Nabi SAW banyak sebut mengenai harta ni, banyak. Antaranya Nabi SAW kata kita tak boleh deki dengan orang, melainkan dua. Dua golongan kita boleh deki, yang disebut sebagai ribtah. Kalau biasa dengar ribtah. Ribtah ni adalah deki yang dibenarkan. Dua orang yang kita boleh deki. Pertama sekali orang yang diberi harta dan dia memberikan harta dia fisabilillah. Ini kita kena deki. Kita kena deki. Yang keduanya orang yang diberi ilmu dan juga dia menggunakan ilmu dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harta ni dari satu sudutnya ialah satu benda yang kita cuba kejar setakat mana kita boleh. Kalau orang memang mampu untuk buat duit banyak untuk agama, maka buat. Tapi janganlah guna dengan cara tak betul. Judi, judi ni untuk apa? Untuk nak buat masjid, tak kena. Setiap orang diberikan kelebihan yang lain-lain tak sama lah, khususnya melibatkan harta dan sebagainya. Maka harta sendiri pun merupakan satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada seseorang tersebut. Kalau kita tak ada harta, kita carilah pahala orang lain. Allah Ta'ala maha luah dia punya rahmat dia.
Maka satu golongan daripada sahabat ni ialah orang yang tidak mampu, orang yang tidak ada harta. Jadi mereka ni akhirnya tidak pergi. Nabi SAW juga tidak marah mereka, tidak menghukum mereka yang tak boleh pergi disebabkan tidak mampu. Jadi Nabi SAW pergi. Hak lambat pun ada juga. Antaranya Abu Khaisamah, antaranya juga Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ni salah satu sosok tubuh dalam sirah Nabi SAW yang sangat menarik. Masa Nabi SAW gerak dah. Gerak dah. Nabi SAW tengok ada orang daripada jauh. Nabi SAW kata, kun Abu Dzar. Waktu tu Abu Dzar. Para sahabat tengok siapa betul? Yalah Abu Dzar. Nabi SAW sebut kepada dia, sungguhnya Abu Dzar ni dia akan hidup seorang, dan juga mati seorang, dan juga dia akan dibangkitkan seorang. Antara daripada hadis ni ulama terkini banyak kaji. Adakah apa maksud Nabi SAW? Dia ada orang sebutnya Abu Dzar ni kemungkinannya dia ada sedikit autism ke apa gitu. Bukan autism, maksudnya perangai dia pelik sikit. Dia ada satu pendapat yang pelik sikit, iaitu salah satunya ialah mengenai harta. Dia pegang kuat pendapat ni, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ayat ni dia kata dia berpegang dengan ayat ini sungguh-sungguhnya. Dia ayat siapa yang sipir harta maka dia akan kena azab. Sebenarnya pendapat tu pendapat yang tidak tepat. Para sahabat dia ada harta, tapi guna harta tu dengan cara betul. Dia masalah dia pegang dia pergi kritik juga. Sahabat ada harta, kata ni tak betul ni. Akhirnya pada zaman Umar ataupun Utsman, Umar kata silap. Jadi Umar minta Abu Dzar ni duduk satu tempat, nama dia Rabadah nama dia. Jadi dia duduk satu tempat tu dengan bini dia je. Akhirnya dia pun mati situ. Dia mati situ, dan juga akhirnya apabila dia mati tu bini dia risaulah. Siapa nak urus ni? Siapa nak urus aku ni? Siapa nak urus untuk laki aku ni? Akhirnya betul lah Nabi SAW sebut. Nabi pernah sebut juga akan ada orang yang apabila Abu Dzar mati ni, ada orang akan mari urus Abu Dzar. Akhirnya dia diuruskan, dan juga dia mati seorang, dia hidup seorang, dia mati seorang, dan juga dia akan dibangkitkan seorang. Guru ambonnya dia doktor lah. Dia sebut mengenai benda ni, kita akan jumpa daripada kalangan kita ni ada perangai Abu Dzar. Dia orang baik. Kita sebut sebelum daripada ni, orang yang kadang-kadang kita kata luruh. Orang kita kata luruh. Dia tak ada masalah dengan orang lainnya, cuma perangai dia lagu tu. Orang yang lagu ni kita tak tahu lagi, boleh jadi dia lebih baik pada kita. Mungkin dia tak ada serah hati dengan orang siapa-siapa dia nya. Kita je banyak serah hati dengan orang. Kadang-kadang orang yang jenis luruh ke apa, dia tak ada gapo dengan orang lain, cuma dia tu perangai dia lagu tu. Boleh jadi dia lebih baik pada kita. Seporak ampun dia pada lah sayang lagu tu kan. Kadang-kadang luculah kita ni. Allah, dia normal je, cuma dia luruh. Kadang-kadang kita kecek, kadang-kadang buat pasal sayang ke apa ke. Tanya sayang, mu faham tak ni aku duk buat ni? Tak faham. Allah, tak ada dosa ngopak mu ni. Dia tak faham. Kalau bahasa kasar kita bukan tengah kecek pasal sayang, ngopak lah kita kata. Tapi dia tak faham kita tu kecek pasal gapo. Sebab apa? Sebab dia jenis orang luruh tak faham nak kecek pasal gapo. Sebab kita kecek kadang kiah ke gapo ke? Tak faham. Atau orang lagu ni Allah Taala jaga ni. Ada perangai daripada kalangan kita ni. Jadi satu sudut yang kita tengok, boleh jadi dia lebih baik pada kita. Dia tak ada dia panggil dalam hadis sebut ada seorang lelaki ni, dianya masuk pada dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia dalam sebagai riwayat sebut dia pegang lipat dia kapit gitu. Agak siapa lah ni dia ada perangai pegang lipat tangan kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia ni ahli syurga. Ada seorang sahabat tu nak tahulah gapo amalan yang menyebabkan dia masuk syurga. Kemudian sahabat tu pergi duduk dengan dia gapo dalam 3 hari duduk dengan dia tak jumpa amalan hebat benar. Nak katanya malas seperti malas ke apa duduk. Akhirnya dia pun sebut lepas beberapa hari, aku sebenarnya duduk dengan mu ni aku nak tahu sokara je. Nabi SAW pernah sebut mu ni ahli syurga. Gapo gak kelebihan ada pada dirimu ni? Dia kata, aku ni sokara je. Aku tak pernah sipet seleh pun dengan siapa-siapa. Oh bahaya ni.
Oh bahaya. Ghil. Disebut ghil. Kita duk doa kan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ghil ni maksudnya seleh. Seleh pun tak ada. Allah senang lah dia masuk juga dia. Kita ni seleh dengan orang tu, seleh dengan orang ni. Tak kira lagi orang seleh kita dah. Kalau kita seleh dengan orang so, Allah Ta'ala akan kira belakang lah. Jadi Abu Zar ni sebagai pengkaji moden kata kemungkinan dia ada perangai lebih kurang lagu tu yang menyebabkan Omar ataupun Osman pun tak ingat ambil keputusan untuk dia dipindahkan dan dia pun rela dipindahkan. Dia rela duduk sorang dan sebagainya. Akhirnya dia akan hidup sorang, dia akan mati sorang dan juga dia akan dibangkitkan sorang. Jadi tahulah kita yang kalau ada orang tu alhamdulillah, tapi payah jugalah. Cuma kita nak ayatnya antara orang di sekeliling kita ni kita tak tahu siapa hak pengakhiran dia baik. Mesti kita tak tahu. Orang kita sendirilah khususnya. Kita sendiri hak khususnya. Ambo sendiri hak kecek banyak ni. Depan apa kecek. Kita tak tahu siapa lebih baik daripada diri kita. Kemungkinan orang kita rasa pendosa bagi diri kita lah. Dia lebih baik daripada kita. Dia masa mati dia tobat. Kita ni hak kecek banyak gapo hak orang mari masjid. Belum tentu lagi. Hujung-hujungnya kita Allah Taala uji kita dengan uji hak tak baik dan kita tergelicir. Waktu Nabi SAW pernah sebut kok innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan ni dikira hak sungguhnya ialah penutup tu. Akhir tu. Comel hujung-hujung tu tak puas hati dengan Tuhan contohlah. Diuji dengan sakit kau kita kata contoh. Untuk bapa Tuhan uji aku gapo gini-gini. Dia molek-molek orang masjid. Hujungnya Allah Taala uji lagu tu. Orang yang mungkin kita kata kanun 302 confirm mati. Dia kemungkinan ada masalah dengan orang tu dan juga dia kena mati. Dia tobat dengan Allah Taala. Dan keluarga hak terlibat dengan dia pun maaf ke dia. Dia tahu dah hari tu dia mati, dia tobat. Allah Taala terima, boleh jadi. Jadi kita tidak tahu hujung hayat kita ni. Semoga Allah Taala pilih kita daripada orang yang berjaya lah. Jadi tak habis juga tabuk lah. Tabuk kemudian secara umumnya insyaAllah kita akan sambung khususnya dalam taubat Ka'ab nanti. Secara ringkasnya apabila Nabi SAW sapa orang Rom ni dia berasa takut. Dia berasa takut. Sebab apa takut? Sebab masa perang Mu'tah dulu 3,000 lawan 200,000 tu pun berapa orang sahaja yang diriwayatkan mati, tak aman mati. Maksud orang Islam ni kalau perang gila-gila. Perang untuk mati, bukan perang untuk hidup. Orang kafir ni kadang-kadang dia perang untuk hidup. Sebab tu jadi takut mati. Jadi 30,000 Nabi SAW kupur. Siapa ditabuk, orang Rom tidak buat apa-apa. Nabi SAW hantar sebahagian kumpulannya untuk pergi cek-cek apa. Akhirnya Nabi SAW duduk 20 hari. Habis 20 hari, pada 20 hari tu ada beberapa perkara peristiwa berlaku lah. Tapi akhirnya hujung-hujung itu Nabi SAW kata sungguhnya Allah Ta'ala telah memberi arahan kepada kita untuk kita balik. Barulah akhirnya Nabi SAW balik. Berlakulah peristiwa hak kita akan cerita nanti Ka'ab ni. Ka'ab ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dalam ayat tadi laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansari alladziina taba'u fi sa'atil 'usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba'a 'alaihim wallahu ra'ufur rahim wa 'alal thalathati alladziina khulifu. Allah Ta'ala telah mengampunkan orang yang menyertai perang Usrah dan juga 3 orang yang tidak pergi. Dari riwayat sebut Ka'ab bin Malik, Umayyah bin Hilal dan juga Murarah bin Ibn Rabi' kata silap. Murarah bin Rabi'. Jadi 3 orang ni Allah Ta'ala sendiri menurunkan ayat khusus taubat mereka diterima. Allah Ta'ala sebut wa 'ala salatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ard. Mereka ni diboikot 50 hari. 50 hari. 40 hari tu boleh duduk dengan isteri lagi. 10 hari berbaki itu Nabi SAW arahkan untuk isteri pun kelik rumah tok tua dia. Rumah mak ayah dia tak boleh kecek dengan siapa-siapa. Jadi 50 hari ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Qurannya dan juga akan dicerita oleh Ka'ab nanti. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ard. Sepik bumi ni. Bumi ni tak sepik-sepik tapi noyaknya tak ada orang nak kecek dengan dia 50 hari ni berasa sepik.
wa dhaqat alaihim anfusuhum, dada pun sepit, sehingga ke mereka ni merasa Allah Taala tak apa lah. Tapi Allah Taala kata apa? Wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilaihi thumma taba alaihim. Kemudian Allah Taala buat turun satu ayat yang mana taubat mereka yang ikhlas ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu tersebut orang sangat gembira. Orang bukan tak suka kepada Ka'ab ni. Ka'ab ni antara orang yang cerita lah apa berlaku pada dia. Semua orang suka ke Ka'ab. Kalau sudah lalu, tak boleh kita mengajak ni. Jadi ringkasnya ialah semua orang suka. Bukan kita tak suka, tapi itu adalah satu denda yang Allah Ta'ala sendiri melalui Nabi SAW beri arahan. Ka'ab ni dia masa dia ni antara orang yang pergi semaya juga dengan para sahabat. Sahabat dua orang tu jadi kita panggil apa, berasa bersalah dah lah. Tapi dia ni antara pergi usaha juga untuk pergi jumpa Nabi. Lepas pada semaya dia duk try tan Nabi SAW. Biasa Nabi paling dia. Dia beri salah kepada saya dia pun tak balas. Tapi Nabi SAW kita panggil apa ni, tak cara. Sebab ni adalah satu denda besar. Siapalah dia pergi jumpa dengan seorang sepupu dia ni, sahabat Nabi SAW kata juga dia pun beri salah, tak jawab. Dia pun beri lagi dia ayat lagi tak ayat. Siapalah dia kata sungguhnya Allah wa rasuluhu Allah Taala dengan Nabi jah Maha tahu. Lepas dia senyap. Lepas tu dia kata memang speak lah dia. Jumpa orang ni tak kecek, jumpa orang ni tak kecek. Jadi akhirnya apabila Allah Taala buat turun ayat, orang pakak panggil nama dia. Orang pakak panggil nama dia. Ayatnya ya Ka'ab abshiru, wahai Ka'ab, gembiralah, sungguhnya taubatmu telah diterima. Akhirnya semua orang pakak gembira, taubat Ka'ab juga telah diterima. Dan Ka'ab sebut, sungguhnya aku selepas daripada ni aku tidak akan nipu lagi. Dia didenda disebabkan apa? Kejujuran dia. Kejujuran dia. Pada masa dia pergi mengaku dengan Nabi, sebelum daripada tu ada dari riwayat sebut 80 orang munafikin. 80 orang munafikin ni semua buat alasan. Macam-macam alasannya. Kau tu lah, kau ni lah. Kita panggil alasan yang kadang-kadang tidak munasabah. Sehingga apabila Nabi SAW buat gitu, Allah Ta'ala tegur Nabi SAW. Afallahu an kalima adzinta lahum. Ada ayat Quran juga. Jadi apabila munafikin hak buat alasan ni, Nabi terima. Muka alasan Nabi tak semok lebih-lebih lah. Nabi kata dia ni ada alasan. Dia hanya duk mari mikir, aku nak jujur ke nak buat alasan, nak jujur ke nak buat alasan. Akhirnya dia buat keputusan untuk dia jujur. Dia pergi ayat kepada Nabi SAW. Dia kata sungguhnya aku ni kalau aku nipu Allah Ta'ala kayak kamu juga, aku jujur. Jadi Nabi SAW kata sungguhnya Ka'ab adalah apa dia ayat ni betul. Lepas daripada tu ada orang duk ayat lah. Dia kata kalau buat alasan Nabi akan terima. Tengok orang lain hak buat alasan Nabi terima belaka. Tapi dia kata disebabkan dia tak nak nipu, Allah Ta'ala akan tahu. Allah Ta'ala akan ayat kepada Nabi kalau dia nipu. Jadi dia pun ambil keputusan untuk jujur. Jadi dengan kejujuran dia ni lah Allah Ta'ala beri denda dan juga Allah Ta'ala terima taubat dia. Dan dia sebut dengan kejujuran aku ni, aku tidak akan nipu lagi selepas daripada ni. Besar jujur ni. Jujur paling utama, jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Di kita ni secara zahir kita tengok beres belaka. Tapi jujur tu kita yang tahu. Ni Allah Taala dari sudut amalan kita dan sebagainya. Jadi daripada cerita Ka'ab bin Malik ni khususnya, ada benda paling besar kita belajar lah kejujuran. Ambo sebut sama, jujur ni bukanlah kita kata orang yang tak melakukan kesalahan, bukan. Para sahabat kita tengok dalam banyak cerita je ada terdedah kepada kesalahan sebagai seorang manusia. Dan kita pun lebih-lebih lagi lah kitanya. Tapi orang yang jujur ni lah orang yang walaupun dia melakukan kesalahan, dia sanggup untuk terima akibat daripada kesalahan dia. Jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata apa yang berlaku di zaman Nabi lah khususnya, antaranya perempuan yang berzina, dia pergi mengaku dengan Nabi SAW, dia tengah mengandung. Dia kata aku berzina, kata gini-gini. Nabi SAW kata balik dulu, kemudian nanti lepas daripadamu mengandung, mari. Dalam perbincangan ulama kata sebenarnya Nabi SAW nak tutup benda-benda lagu ni.
Nabi SAW dalam cerita lainnya ada seorang imra'ah Ghamidiyah. Dia duk mari oyak, aku berzina. Nabi SAW kata raba-raba kali Nabi SAW kata, "Tok, aku itu sungguh." Mu warah ke tak masa tu? Oh, aku warah, memang dia ngaku. Ulama bincang sebenarnya Nabi SAW benda yang melibatkan aib ni, sekiranya Allah Ta'ala tutup, jangan duk ajar buka. Kecuali kita sanggup untuk terima gapo ni hukum yang Allah Ta'ala beri. Akhirnya Nabi SAW sebut mungkin mu cium saja, mungkin mu raba-raba je, mungkin mu tak waras. Tapi dia nak juga. Jadi dalam cerita, salah satu cerita tu, apabila dia nak kena reject, Umar tanya. Umar tanya, "Ya Rasulullah, Rasulullah rasa tu silap Rasulullah maya ke dia? Maya jenazah." Apabila Rasulullah maya jenazah, Umar tanya, "Musmaya jenazah juga ke kepada orang hak buat lagu ni ke apa ke?" Nabi SAW kata, "Sungguhnya taubat dia ni disebabkan kejujuran dia lah. Taubat dia ni kalau ditimbang dengan apa ni? Seberat bukit Uhud, maka lebih berat daripada tu." Atau dalam riwayat lain sebut sekiranya ditimbang dengan taubat orang lain, maka lebih besar taubat dia. Orang sanggup terima hukuman di dunia supaya dia tidak terima hukuman di akhirat. Besar. Memang sangat besar lah, rejah apa matilah. Tapi Allah Ta'ala terima taubat dia. Kita ni bukan nak jauh lah dengan kita, cuma nak ayatnya kejujuran tu hak mudah besar. Allah Ta'ala akan nilainya hati kita. Allah Ta'ala akan nilai hati kita secara mana. Dalam Al-Quran sebut, "Illa man atallaha biqalbin salim, yauma la yanfa'u malun wala banun." Dari akhirat nanti tidak bermanfaat, harta tak manfaat, anak-anak kalau lah ada anak baik pun tidak manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang mari dalam keadaan hati dia bersih. Tidak ada syirik kepada Allah Ta'ala, tawakal dia tinggi, Allah Ta'ala akan terima dia. Maka secara umumnya gitulah berakhir Ghazwah Tabuk, satu ujian yang besar kepada para sahabat Nabi SAW, khususnya Ka'ab bin Malik dan juga beberapa sahabat lagi. Poin utama daripada cerita Ka'ab ni ialah gapo-gapo kebaikan kita kena buat, jangan tangguh. Nantilah ni memang tak buat lah. Nantilah. Akhirnya tak buat. Ada duit buat apa cerita sama kan, kalau boleh 10,000 100,000 kita kata, kena tanah kita tu buat highway. Bolehlah 1 juta. Masa kita tak ada duit dulu, kita kata dah, kalau aku ada duit aku nak uis sedekah. Molek-molek buat rumah, habis duit. Jadi siap lalu bui dulu gear betul-betul kita rasa yang sesuai lah. Kalau kita rancang dah buat rumah, kita kata ambil asing dah berapa jumlah sesuai untuk kita bagi, bui. Tangguh tak apalah, kita buat rumah. Kalau ada lebih kita bui, tak ada lebih. Tak ada lebih. Kalau ada lebih, kalau lebih tak ada lebih minggu lepas dah siap tu besar. Besar. Akhirnya Allah Ta'ala tak bui lah kepada kita untuk kita buat baik itulah. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita. Sebagai terakhirnya, seperti mana Ambo sebut dah pada minggu lepas, iaitu selain pada kita tahun baru, kita ni dekat dah dengan Rejab. Minggu lepas mungkin tak ramai, tahun minggu ni kita sebut sekali lagi, iaitu kita dekat dah dengan Rejab. Hari ni 25 Jamadil Akhir. Kemudian kita ada Rejab, Syaban, Ramadan. Jadi buat persediaan khususnya melibatkan ibadat-ibadat Ramadan, antaranya Quran. Ambo nak sebut Quran ya. Quran ya. Kita berzia untuk Quran. Kalau lah sebelum daripada ni kita khatam juzuk. Kalau lah sebelum daripada ni kita khatam 5 juzuk. Kalau sebelum daripada ni kita khatam 10 juzuk. Usaha untuk kita khatam banyak lebih pada sebelum ni. Lagu mana? Panah lalu. Start panah Rejab ni. Bukan kata puasa dah. Sekali lagi habis dah puasa. Tak ada gapo panah. Hak mana berasa tak lancar, pergi cari tok guru belajar. Kalau kita rasa tak esok khatam, niatlah dari hati kita sebelum kita mati, dia khatam Quran. Biar dia khatam Quran sekali dalam bulan puasa. Kalau tak boleh secara sepanjang hidup pun, bulan puasa, kalau tak boleh sebulan puasa pun, sepanjang hidup tu biar kita dia khatam Quran. Jadi target kita di puasa tu kita nak pergi tuai dah. Kita nak pergi kutip hasil dah. Bukan kata nak panah baru, satu Ramadan baru panah. Gaya tak panah lagi. Tak masalah. Jadi kita start panah. Seperti yang disebut oleh ulama, iaitu bulan Rejab ni adalah bulan untuk kita tanam. Lepas tu bulan Syaban adalah bulan untuk kita baja.
bulan Ramadan tu adalah bulan untuk kita nak kutip hasil. Bukan kata bulan Ramadan tu bang Ustaz. Jadi semoga Allah Taala bagi taufik kepada kita untuk usaha tambah amalan kita dengan bertambahnya umur kita ni, kita cuba juga tambah amalan kita dengan kita rancang juga dari sudut dunia, rancang juga untuk akhirat kita. Sebenarnya kita rancang untuk dunia untuk untung 1 juta kita kata, rancang juga untuk ibadat kita ni untuk kita untung syurga lah, untuk pahala dengan banyak. Dengan perancangan ni lah akan menyebabkan ibadat kita ni akan berkualiti lah. Jadi semoga Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita untuk terus beramal. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita, kepada keluarga kita, kepada orang terdekat dengan kita, hak sekalinya kita. Kita tidak kata kita saja. Jadi kita cubalah untuk ajak-ajak juga. Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita start ngaji Quran dah. Kalau boleh semuka, kalau boleh setengah muka, start untuk kita kutip pahala yang sangat besar. Para ulama duk doa supaya siapa di Ramadan apabila masuk bulan dekat Ramadan tu, doa pula dekat Ramadan. Jadi kita pun biar ada semangat ke arah tu, doa sama dah. Semoga Allah Taala bagi kita pahala yang besar di Ramadan nantilah. Terima kasih belaka. Minta maaf sekiranya ada salah silap. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma kama jama'tana fi hadhihi al-lailatil mubarakati asy-syarifah fajma'na fi jannatika ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.